Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu la syarika lahu. Fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjangan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa kuliah kita Fiqh Alam Jin, kita sambung pembacaan kitab. Again, sekali lagi, I feel the need to remind all of you, ini bukan kelas jenis belajar untuk ketawa-ketawa happy, tapi belajar di sini ialah membaca kitab. Dan saya dah beritahu kepada pengarang kitab ini, Syekh Musdar. InsyaAllah beliau dengan sertifikat yang kita ada akan ditanda tangan oleh beliau lah, pengarang kitab ini. Okay? Baik, Asfar Azmi, kita berada di page berapa? 52, 53. Baik, kita sambung 53. Masih lagi dalam tajuk memahami jin sesuai syariat. 53, Dr. Abdul Razak Naufal menyatakan bahawa ada suatu alam yang benar-benar tidak diketahui oleh manusia, iaitu alam jin. Alam tersebut tidak dapat dimasuki dan tidak ada petunjuk yang dapat membawa manusia ke alam yang tidak dikenal tersebut. Termasuk dalam pengertian ini adalah alam jin dan alam malaikat. Meskipun dunia ilmu pengetahuan sejak awal telah meyakini adanya alam yang tidak dikenal ini, namun hingga kini observasi mengalami perkembangan, bererti dan belum ditemukan sebuah metod yang dapat digunakan untuk menyingkap rahsia alam yang tidak dikenal tersebut. Al-Quranlah yang pertama memberikan penjelasan seputar alam jin dan malaikat sejak ratusan tahun silam. Ialah alam tu memang unknown dan tidak diketahui. Al-Quran lah yang confirmkan alam ini namanya alam jin dan alam ini alam malaikat. Kalau you guys tengok, Al-Quran menerangkan asal usul ialah di Babylon. Babylon maknanya zaman dulu sekali tau, sebelum zaman Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam. Sebelum zaman Nabi Isa, kalau tak salah, ancient people, the Mayan and the Aztec. Okay? Dan diorang punya civilization quite advanced. As in, padahal diorang punya zaman dah lama tau. Mereka ada menggunakan perhitungan campur. Campur pula. Nak cakap sambung tercakap campur. Pasal saya nampak word kelompok kat sini. Page 53. Kelompok materialism menilai eksistensi sesuatu dilihat dari materinya yang real dan nyata dengan menggunakan mata kepala. Bukan perasaan atau imajinasi. Ini mereka-mereka yang materialist. Bermakna nak buktikan kewujudan jin adalah dengan apa? Dengan observing fact dengan mata kepala. Tak ada, maknanya tu seperti imajinasi ataupun bukan real, bukan betul. Sekejap. Kesimpulan seperti ini keliru sebab setiap yang tidak tampak belum tentu tidak ada, kerana kita network putus-putus. Sekejap Sekejap guys. Okay. How was the connection? Masih putus-putus tak? Okay. Baik, kita sambung. Banyak orang yang mengingkari sesuatu kerana disebabkan tidak dapat melihat. Ya, kita orang Muslim, kalau benda tu tak dapat kata orang tu defined by science. Okay, like some things memang science tak dapat define. Contoh, science will not is jin. Science tak akan acknowledge. Sekejap.
Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 39, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Sadaqallahul Azim. Bermaksud bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal belum datang kepada mereka-nya. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang menidakkan kewujudan apa yang Allah terangkan adalah sifat zalim. Okay? Imam Muhammad Abduh, seorang ulama dan pemikir terkenal dari Mesir, yang cukup rasionalis dalam menilai sesuatu. Page 54, tidak sependapat dengan kelompok Mu'tazilah yang mendewakan akal dan logik, dan tidak pula seperti kebanyakan orang awam ikan khadam, ya, ataupun teman. Khadam dalam bahasa Arab bermakna teman. Okay. Connection ada kurang sikit Sekejap, guys. Problem pula jadi Gangguan ni, gangguan. Muhammad Abduh dia bilang, okay, welcome back. Minta maaf guys. Ustaz, you glitch. Apa saja soalan ni. Okay, kalau network masih putus-putus, maka kita putuskan persahabatan. Taklah Kalau putus-putus bilang. Baik, sambung lagi page 54. It's a good point. Pasal sekarang kita bincang tentang golongan yang tak percaya kewujudan jin. Dan antara golongan yang tak percaya kewujudan jin, dan mereka kononnya daripada kelompok Islam, kan? Yang namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ni diorang rationalist logic people. So bagi diorang kewujudan jin tak logik mengikut akal, maka diorang menafikan kewujudan jin. Maka Imam Abdul Muhammad bin Abdul Muhammad Abdul maaf, Imam Muhammad Abdul, dia beritahulah walaupun dia seorang rasionalis, tetap dia tidak setuju pandangan daripada Mu'tazilah dan sebagian pandangan orang awam yang terlalu mengagungkan jin, seakan jin tu macam powerful sangat gitu. Saya kasih contoh. Do you know that jin pun tak boleh masuk pintu yang terlock ataupun tertutup?
Jadi kalau dia masuk tu, dia kena cari pintu. Begitulah kelemahan jin sebenarnya. Tapi kita rasakan macam as anyone yang nak masuk boleh masuk. That's why masuk bilik tu, masuk rumah, bismillah, assalamualaikum, memang important. Baik, kita sambung. Beliau secara global tidak mengingkari keberadaan eksistensi jin dan pengaruhnya terhadap manusia. Akan tetapi beliau juga sangat keras menentang khurafat-khurafat seputar dunia jin. Guru Syekh Muhammad Rashid Ridha ini mengakui bahawa jin itu dapat melakukan ta'thir, iaitu pengaruh, seperti masuk ke dalam tubuh manusia atau merasukinya. Jadi rasukan tu real ke bedek? Bagi orang Islam kena mengimani yang kerasukan tu memang dapat jadi kerana ia berlaku pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Beliau juga dalam tafsirnya lebih dari sekali mengatakan bahawa istilah jin dapat digunakan untuk penyebutan mikrob yang menyebabkan banyak penyakit. Okay. Ada yang mengatakan jin tu adalah seperti jin itu mikrob ataupun bakteria. Beliau mengatakan ulama ahli kalam iaitu mutakallimun. When orang cakap ahli kalam tu referring to siapa? Ilmu apa? Ahli kalam. Kalau orang yang ahli fikih dipanggil fuqaha. Okay, ilmu fikih. Kalau orang yang tafsir dipanggil mufassir ataupun mufassirun. Kalau ilmu kalam, kalam ni dalam bahasa Arab means kalam. Jadi kalau ilmu kalam ni siapa? Maknanya ilmu apa? Siapa tahu? Sila jawab di chat. Okay. Saya tunggu jawapannya, sambil tu saya baca seterusnya, sambung. Baik. Ulama ahli kalam mutakallimun mengatakan bahawa jin adalah makhluk hidup bertubuh halus yang tidak dapat dilihat. Telah kami katakan lebih dari sekali dalam tafsir Al-Manar, sesungguhnya boleh saja dikatakan bahawa makhluk hidup bertubuh halus bernama mikrob, ya, ataupun bakteria yang di zaman sekarang dapat diketahui dengan mikroskop disebut sebagai bahagian atau naur dari jin. Dan sesungguhnya ia dapat menyebabkan banyak penyakit. Hal itu kami katakan ketika menafsirkan bahawa penyakit ta'un merupakan tusukan jin kerana ketika Islam tidak perlu bertikai dalam hal yang sudah ditetapkan oleh ilmu pengetahuan dan pakar medik. Okey, apa yang nak dijelaskan dalam di sini ialah siapa dah jawab? Siapa tu mutakallimun? Siapa tu ilmu ahli kalam? Tak ada jawab Kalau ilmu kalam bermakna ilmu tauhid. Kalau ilmu kalam maknanya ilmu tauhid, berbualan mengenai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Pendapat Imam Muhammad Abdul ini jika dicermati dengan baik tidak ada yang salah. Beliau mengatakan bahawa mikroba itu merupakan bahagian dari jin, bukan sejenis bangsa jin. Kerana mikroba juga makhluk halus yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Secara bahasa, mikroba, kuman atau virus dapat disebut jin kerana tersembunyi atau ijtinan. Pasal kita dah belajar definisi jin adalah dari kalimah jim dengan nun yang bermaksud terhidden, tak nampak. Dan ketertutupannya dari mata yang telanjang. Persamaannya dengan jin dari aspek ketidaknampakannya dengan menggunakan mata juga dapat diistilahkan dengan ghaib. Okay. Guys, ini dia terangkan some ulama mengatakan some ulama mengatakan yang bahawasanya jin ni dia nak cakap lah, ada yang mengatakan seperti golongan mikrob. Mikrob ni apa? Macam makhluk-makhluk kecil kan? Sel kecil. Dalam buku ni pula dia menjelaskan, kalau nak cakap diorang ni dah sejenis, bukan bangsa jin tau kira nak define as jin, somehow dia bilang kat sini ni mengikut pandangan sebagian orang. Make sense because jin ini kalimah jim dengan nun, jin definisinya benda yang hidden, tak nampak, ghaib. Hanya saja jin itu digolongkan page 55 ghaib mutlak. Sementara mikroba digolongkan ghaib nisbi. Apakah makna ghaib mutlak dengan ghaib nisbi? Okey. Ghaib mutlak bermakna ghaib yang tak akan nampak dengan mata kasar langsung. Kalau ghaib nisbi, dia tak dapat mata kasar, but dengan cara-cara lain dapat dilihat. Contoh, bakteria ataupun sel kecil, can you see with your naked eye? Tak boleh. You need proper instrument jadi boleh nampak. Jadi itu namanya ghaib nisbi. Kalau ghaib mutlak macam contoh kejadian malaikat dalam bentuk asal, memang tak boleh nampak. Sambung lagi page 55. Jenis ghaib yang kedua dapat diketahui atau dilihat dengan alat kerana keghaibannya disebabkan batas ruang dan waktu. Sementara ghaib yang hanya menjadi hak prerogatif Allah,
untuk mengetahuinya dan tidak diberikan kemampuan melihatnya kepada sesiapa pun disebut ghaib mutlak. So jin dengan malaikat kategori ghaib mutlak. Faham Surah Al-Jin ayat 26-27, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Surah Al-Azim. Yang bermaksud, dan Allah Maha mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada sesiapa pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diredainya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Sedangkan Rasul pun, kalau dikehendaki Allah, nampak jin tu bukan as and when pun. Bila Allah izinkan baru jadi. Ini kan pula manusia-manusia zaman sekarang yang klaim itu satu kelebihan. Kau kalahkan Rasul ke? Kalau nampak bermakna ada pengaruh jin di situ. Kerana jin itu memilih dia untuk menjelmakan jelmaan-jelmaan untuk awak nampak. That's why I don't buy if there are people yang ada kelebihan boleh nampak jin. I don't buy that. Okay? Hanya pandangan. If orang tak setuju dengan saya, let's agree to disagree, but we will still remain, kata orang tu, tak gaduh lah. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, barang siapa yang bercerita kepadamu bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melihat Tuhannya, maka sesungguhnya orang itu telah berdusta sedangkan dia beriman. La tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Dan barang siapa yang berkata padamu, page 56, bahawasanya ia dapat mengetahui yang gaib, maka sesungguhnya orang itu telah berdusta sementara dia berfirman, la ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang dapat mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. So Aisyah berkata kepada orang, kalau you guys claim Rasulullah nampak Allah dalam bentuk asalnya, maknanya kau adalah membohongi. Kerana Rasulullah SAW menampak Allah hanya ketika Isra' Mi'raj. Itu benda yang berbeza tau. Sama juga kalau dia mengatakan dia boleh nampak jin, dia tahu jin dia bentuk macam gini. Kan? Senang cakap geng bomo-bomo dukun-dukun ni kan, yang perawat-perawat, yang Quran pun baca teruk. Mestilah dia orang akan gunakan konsep-konsep seperti ini. Baik, sambung page 56. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, seorang ulama besar ni, dalam bukunya Aqidatul Mu'min. Dulu masa saya sekolah, kita belajar ilmu tauhid, ilmu kalam, kita pakai kitab ni, Aqidatul Mu'min, karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Jazair tu maknanya apa tahu? Negeri. It's called Algeria. Jazair, negeri dia Algeria. Yang itu negeri Arab. Memaparkan banyak dalil tentang keberadaan eksistensi jin, antara lain ayat Al-Quran, antaranya surah Rahman dan sebagainya, hadis Rasulullah SAW. Tidak seorang pun melainkan telah disertakan bersamanya qarin dari bangsa jin. Para sahabat tanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, aku juga ada qarin. Tapi Allah menolongku sehingga jin pendampingku masuk Islam dan ia tidak mendorongku kecuali kepada kebaikan. Yang ketiga, adanya kesurupan yang terjadi sepanjang masa dan semua tempat sejak sejarah umat manusia dimulai. Kesurupan ni dalam bahasa Arab as-sar'u. As-sar'u, alif lam sad ra'ain. Kesurupan yang dimaksud adalah kesurupan yang disebabkan jin yang jahat, iaitu syaitan. Syaitan ada dua tau. Syaitan tu ada yang bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi apakah anda syaitan? InsyaAllah tak. Pasal pasal Asfar tak tahu pasal syaitan dari jenis manusia ni, ni memang jenis manusia yang tak ada benda baik dan keluar daripada dia, semua benda jahat. Ni bawa kepada keburukan, itu namanya syaitan. Okey. So kesurupan yang masuk ke ada pun yang disebabkan oleh gangguan mental, itu merupakan hal lain yang dapat diterapi dengan obat-obat material. Syekh Musdar pengarang kitab ini mempunyai pandangan yang sama apa yang saya bawa, bahawasanya gangguan boleh jadi mystical ataupun mental. Kadang ada orang nampak jin tapi sebenarnya bukan dia nampak jin, tapi halusinasi minda. Kadang ada orang yang nampak gangguan jin dan bila kita rukyahkan mempunyai efek, maknanya ini gangguan mystical. How do we know? Ini pengalaman dengan ilmu. Okay? Dan Asfar menjadi saksi, kadang-kadang kita pergi rukyah, orang ni buat-buat rasuk dan salah-salahkan orang lain yang mengatakan telah sihir dia, action kena rasuk, memang bingit lah. Tapi tak apa. We need people like this to buat satu kesedaran. Sambung page 56. Berbicara dan jin melalui lisan atau ucapan, orang yang dimasuki dan memberitahukan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Page 57. Yang kesurupan tersebut. Sekarang kalau berlaku kerasukan jin yang real, dia akan cakap benda-benda yang kita tak tahu tapi dia tahu. Kali memang betul. Kalau tepat, so what? Setakat satu tepat,
Does that mean kita kena percaya apa jin cakap? Tak boleh. Ingat, yang mengerasuk selalu jin jahat. Tak ada namanya yang merasuk tu jin baik. Kalau jin yang Muslim yang baik, dia tak akan kacau orang. Kadang ada jin setan besar ni yang berlagak seperti jin yang Muslim, tapi dia rasuk orang. Memang tak masuk akal. Okay? Tapi Ustaz, kalau diorang ni memang Muslim tapi fasik yang membuat dosa, boleh ke? Ada can boleh juga. Tapi yang jin yang baik, tak ada namanya nak damping awak, nak jaga awak, apa kemeripik, semua tak ada. No such thing. Minta maaf. Okey, page 97. Bahkan ada yang berbicara dengan bahasa yang sama sekali tidak diketahui korban. Tapi real, saya pernah rawat orang yang kerasukan, dia ni tak tahu bahasa Arab. Tapi bila dia bicara tu, keluar bahasa Arab. Dan saya faham. Dan bila saya tanya, actually, when you kena rasuk tu, what do you see? Ustaz, saya jam, but saya nampak macam padang pasir lah, nampak apa, piramid lah. Wallahu alam, tu pengalaman dia. Saya tak mengiyakan dan tidak mensahihkan. Tu pengalaman masing-masing. Page 97.55. Pengakuan jin bahawa ia akan keluar dari tubuh si korban setelah peruqyah mengancamnya. Masalah seperti ini dianggap aneh sebagian orang, bahkan mengingkarinya. Padahal realiti telah membuktikan kebenarannya tanpa perlu diragukan. Ada orang masih tak percaya. But again, like I said, to each his own. Kita tak payah nak bertegang urat untuk menunjukkan keberadaan sesuatu. Pasal ni iman. Kau nak paksa orang ke percaya adanya malaikat, sedangkan dia tak nak percaya, biarlah. Kerana ini ada iman. Iman. You believe. Believe means you haven't seen with your naked eye. Itu bezanya. Page 6. Hadirnya jin kepada sebagian orang dan berbicara dengan mereka. Ini merupakan berita yang sudah mutawatir. Mutawatir tu apa? Ramai orang yang dah acknowledge. Itu namanya mutawatir. Kalau ahad, satu. Di dalam hadis, dalam ilmu hadis, kalau hadis mutawatir itu maknanya ada ramai orang yang record the same thing that Rasulullah said. Kalau ahad, hanya satu rangkai. Okey. Sehingga penolakan terhadap kejadian itu dianggap sebagai tindakan bodoh, sombong dan pembangkangan yang tidak sejalan dengan logika. So kita adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini kewujudan jin, bukan mengingkarinya. Selanjutnya Syekh Al-Jazair menegaskan kerana dalil-dalil yang bersifat logik dan faktual yang telah kami kemukakan itu, maka mengimani keberadaan jin dan syaitan hukumnya wajib. Siapa kat sini tak percaya adanya syaitan? Semua percaya Mana tahu kat sini ada bomo ke ni menyamar ke apa duduk kelas saya kan. Okay, gurau-gurau. Baik, sambung lagi. Selanjutnya Syekh Abu Bakar Al-Jazair menegaskan kerana dalil-dalil yang bersifat logik, faktual dalam ini wajib, bahkan mengimaninya merupakan bahagian dari akidah. Akidah means your faith. Akidah seorang mukmin yang tidak dapat dipisahkan. Setiap upaya yang mencuba memisahkan akidah Islam dari pembenaran akan adanya alam jin dan setan merupakan kekufaran nyata yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kita semoga dijauhkan orang-orang macam ini. Kerana hal itu mengandung penolakan terhadap logika berfikir dan terhadap hal yang mudah dipikirkan, serta mendustakan pemberian Allah dan Rasulnya. Cukuplah kedustaan kepada Allah dan Rasul sebagai bukti kekafiran dan kegagalan. Next, pandangan Ibnu Sina. Ibnu Sina, siapa tak kenal Ibnu Sina sih? Dia memang seorang Muslim yang banyak discoveries. Dia kira intelek. So, apa pandangan dia? Apakah Ibnu Sina mempercayai kewujudan jin? Somehow yes, but there's a but there lah. Okay, so let's listen. Page 57. Ibnu Sina dikenal sebagai doktor Muslim dengan karyanya yang luar biasa. Al-Qanun fil At-Tib. Dalam medik Ibnu Sina one of the Marvel kira. Bukan Marvel Avengers bukan. When I say Marvel means these are people masya-Allah Tapi di sebalik kebesaran nama beliau, ada pemikiran beliau yang menyisakan kontroversi yang tidak kunjung selesai. Seperti masalah apakah beliau Syiah atau Ahli Sunnah wal Jamaah, dan page 58, dan termasuk pengingkaran beliau terhadap adanya jin. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Taymiyah, Jamaluddin Al-Qasimi, dan dalam Madzahib Al-Arba'ah wa Falasifah Al-Islam fi Al-Jin. Menukil pendapat Ibn Sina tentang jin, kata, and this what Ibn Sina said. Ibn Sina, semoga Allah merahmatinya. You see. That's how ulama respect other ulama walaupun pandangan berbeza. This is what we want. If there are people out there yang tak agree dengan pandangan saya, it's okay. Kita masih berbaik. Cuma in certain topic kita disagree.
Ibnu Sina, dia bilang semoga Allah merahmatinya. Tengok, Masya Allah. Tak ada satu pandang, oh dia tak percaya jin, dah, dia kafir. Oh, tidak. I really hate that kind of mentality lah. Semoga Allah merahmatinya. Berkata dalam kitab Al-Hudud, jin adalah haiwan yang berwujud seperti angin, dapat berbicara dan bertubuh halus, sehingga ia dapat berubah bentuk dengan berbagai macam bentuk. Ibnu Sina berkata, ini bukan hakikat bentuknya, tapi hanya erti penamaannya. Walaysa hadha rasmuhu bal huwa ma'na ismu. So, apa yang dikatakan Ibnu Sina ni? Dia cakap, dari segi nama jin itu ada, tapi secara eksistensi dia tak ada. Ni pandangan Ibnu Sina, dia menolak kewujudan jin. It's interesting kalau kita baca kitab, banyak benda baru kita belajar. So, bagi saya, kalau my live, IG live session, tu memang nak kasi orang ketawa lah, apalah semua kan. Tapi ni, this is baca kitab. InsyaAllah, after kitab ni dah habis, kita cari kitab lain pula bab ruqyah, kita masih buat kitab macam ni. So, kita ada dalam 30 orang kan. Berapa orang ni semua ni? 30 orang. So, join me lah. Kalau nak, tak nak sudah. Merajuk Tak lagu dah. Okay. Sambung. Hal itu disebutkan oleh Abu Al-Baqa sebagai penafsiran terhadap perkataan Ibnu Sina tersebut. Dalam kitabnya Al-Kulliyat, beliau berkata, artinya, ini merupakan penjelasan terhadap madlul isi pesanan lafaz jin tanpa harus melihat kesesuaiannya dengan eksistensi realitas. Baik ia benar-benar ada serealiti atau tidak, dan tidak diketahui wujudnya pada realitas itu. Dr. Ibrahim Kamal ada mengatakan ada kelompok lain yang hanya menjelaskan makna kata jin tanpa menjelaskan dan menetapkan adanya dunia jin tersebut dengan cara yang jelas. Ini pendapat Abu Ali Ibn Sina melalui risalahnya tentang batasan-batasan definisi sesuatu. Bermakna, Ibn Sina mengatakan kalau kalimah jin tu adalah something kita tak tahu hidden, tapi kewujudan makhluk jin itself, no such thing. Ini Ibn Sina punya pandangan. Kita tolak pandangan ni. Bagaimana kita menghormati beliau sebagai seorang tokoh agung. Tapi Imam Fakhrul Razi menegaskan dalam kitab tafsirnya, Imam Fakhrul Razi, you need to ingat, Imam Fakhrul Razi seorang ulama yang mengarang kitab Tafsir Ar-Razi. Kitab tafsir antara yang hebat, Ibnu Kathir, Tafsir Ibnu Kathir. Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir Ar-Razi. Sambung lagi. Imam Fakhrul Razi, seorang ahli tafsir, mengatakan bahawa yang dimaksud Ibnu Sina tersebut adalah menolaknya adanya jin. Ini satu benda yang saya tanya awak, agak-agak ada tak scholars Islam pada zaman sekarang contemporary yang tak percaya jin? Kalau ada, you tell me. Baik, page 59. Dalam kitab An-Nubuwat dan Majmu' Al-Fatawa, Syekh Ibn Taimiyah mengatakan orang-orang filsafat yang tidak mengenal malaikat dan jin seperti Ibn Sina dan orang-orang seperti beliau, mereka menduga bahawa hal-hal di luar kebiasaan hanyalah kekuatan jiwa. Beliau juga mengatakan mereka mengambil nama-nama yang dibawa oleh syariat, lalu mereka buat dengan istilah lain yang menyelisihi penamaan yang dibuat oleh pemilik syariat. Kemudian mereka berbicara dengan menggunakan istilah itu, sehingga orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang jahil, menduga bahawa itu adalah apa yang diinginkan oleh pemiliki syariat. Mereka mengambil fikiran filsafat. When I say filsafat, maknanya apa? Filosofi. Ahli filosofi. Kalau nak faham ahli filosofi ni kira Socrates, siapa lagi? Greek, orang-orang Greek kan, dia orang thinkers. Ni filosofi. Sambung lagi, lalu mereka pakaikan untuk syariat seperti istilah mulk, malakut, jabarut, laul mahfuz, syaitan, hudud, qidam dan lain-lain. Syekh Ibn Taimiyah mengatakan bahawa sebagian kelompok yang jauh dari kebenaran ada yang menyebutkan istilah malaikat dan setan dengan istilah kekuatan jiwa yang terpuji dan kekuatan jiwa tercela. Maknanya ada orang yang mengatakan kalau syaitan tu maknanya bukan wujud syaitan as a makhluk, kan? Tetapi sifat yang terkeji. Do we accept that? We don't. Kerana kita tahu syaitan tu wujud secara hakikat. Faham tak? Aku tanya faham tak pun aku tak nampak muka korang, jadi tak tahu korang faham ke tak faham. Buat faham lah. Kalau ada soalan silakan bertanya. Baik, sambung lagi. Mana tadi?
Padahal kata beliau, para rasul bermaksud dengan istilah malaikat dan setan itu adalah makhluk tertentu yang berdiri sendiri dengan kekhususannya. Bukan semata-mata sifat yang melekat pada diri manusia seperti energi yang dapat menarik, menggenggam, menolak, mencerna, kekuatan syahwat dan marah. Meskipun kadang sebagai sifat bisa dinamakan dengan nama pemiliknya. Ibnu Sina dan orang-orang yang sepemikiran dengannya menganggap bahawa hal-hal aneh pada alam ini, iaitu alam jin dan malaikat, penyebabnya adalah kekuatan astronomi, kekuatan alam, dan kekuatan jiwa. Filosof lain, ahli filosofi yang lain berpandangan menolak adanya jin adalah Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah pun seorang tokoh filosofi dalam dunia Islam, tapi beliau menolak wujudnya jin. Kerana beliau secara umum, page 60, menolak segala sesuatu yang tidak dapat dirasakan atau dilihat oleh indera. So again, if you use your logic too much to understand things, then you will start to menolak some definition. And in the end boleh jadi gila tau. Kenapa? Gila isim, menolak wujudnya Tuhan kerana terlalu ikutkan logika. That's why dalil mengatasi logik. Dalil maknanya Quran Sunnah mengatasi logik. Itu paling important. Okay? Hal yang sama juga dilakukan oleh ahli kebatinan dengan mengatasnamakan tasawuf dan sebagainya. Termasuk juga sebagian orang yang konsentrasi dalam kajian psikologi atau kejiwaan manusia. Saya buat contoh. Orang ahli kebatinan yang mengarut ni, kan, kononnya dia bilang, kalau tak kenal Tuhan, tak guna solat. Pendek cerita, ilmu diorang, in the end, tahu tak siapa Allah? Dia cakap Allah tu kita. Tahu tak siapa tu Muhammad? Muhammad tu kita. Ini golongan-golongan mengarut lah. Kan, konon kalau dari ilmu tu, aku terror, aku tahu siapa diri aku. Aku dah Tuhan, korang tak kenal. Kau sujud pada siapa? Kan? Why? Bila basic agama you tak kuat, you terkenal pula dengan ilmu macam ini, mulalah jadi kemengarutan yang dahsyat. Na'udzubillah. Page 60, pandangan psikologi. Psikologi ada dua. Satu psikologi Islam dan satu psikologi secara akademik. Psikologi Islam mengiktiraf. Macam contoh, bab kemarahan itu mungkin ada pengaruhnya daripada bisikan syaitan. Betul? Tapi kalau dari segi psikologi medicinal ataupun yang akademik, mereka mengatakan mana adalah wujud setan kan? Maknanya otak mengeluarkan hormon, membuatkan kita merasa marah and so on and so forth. Okay? Baik. Berpijak dari pandangan ahli kejiwaan, baik itu doktor jiwa, psikologi atau psikiatri yang menolak adanya fenomena kerasukan jin atau sihir, dapat diberi kesimpulan bahawa mereka tidak percaya dengan adanya makhluk bernama jin. Of course. Kan? If you tengok dalam dunia academically speaking, example, do they acknowledge that there is God? In the definition of this field, of course diorang tak akan cakap macam itu. So itu considered part of masing-masing punya belief. Faham tak? Okay. But again, like I say, kita bincanglah sama ada orang percaya kewujudan jin ataupun tidak. So this is a very good discussion. But I believe tak semua orang yang boleh digest this. Bagi yang berminat belajar, then you macam, wah, then kita buka minda kita kan, alah, there are even people yang tak percaya kewujudan jin. Okay, sambung. So, ahli-ahli psikologi tidak percaya adanya jin ataupun sihir. So, bermakna kalau ada possession, okay, academically, do we acknowledge possession as a cause yang menyebabkan seseorang hilang kawalan, bla bla bla? Of course they do acknowledge. Okay, tak payah jauh lah. Example, letaklah you di polis ataupun ahli bomba lah. Kan? You experience benda yang pelik-pelik. Example lah, pernah dengar kisah lah, ahli-ahli bomba ni kan, datang kes, ada orang nak terjun, tiba terjun, terbang. Terbang perempuan tu, terbang sambil mengilai. Ini sahabat-sahabat yang ahli bomba tu pernah cerita lah. Wallahualam benar tak benar kita tak tahu. Persoalan di sini, if they are to make a report and saying they saw this, is this accepted? Of course no. Faham Baik. Kita teruskan.
Meskipun sebagai doktor jiwa, psikolog dia panggil, Muslim yang ada yang tidak sependapat dengan pandangan itu, tapi jumlahnya sangat sedikit, minoriti. Kerana ilmu kejiwaan yang dipelajari di Fakultas Psikologi masih berkiblat ke barat, yang dominan materialistik bahkan cenderung menolak perkara-perkara gaib yang diajarkan dalam agama Islam. Di awal belajar psikologi sudah ditekankan kepada mahasiswa penolakan terhadap adanya pengaruh gaib dalam setiap gangguan kejiwaan. That's why bila berlakunya mental issue, rasuk. Oh, this is not jinn. We don't believe in that. This person is diagnosed, perhaps have a deep depression, or I would say schizophrenic, because they see things, and it's because of the chemical imbalance that is in their brain. Is that true? Possibility yes, possibility no. That's why kita Muslim, kita take into account apa yang diajar agama dan apa juga diajar mereka-mereka yang ahli. Sama lagi. Itu sebab kalau terlalu kemarukan dalam keagamaan tanpa realiti ataupun definisi-definisi benar, salah bawa. Example, saya kasih example simple je, masyarakat kita orang-orang old timer. Nenek-nenek atuk-atuk tak percaya kencing manis tu disebabkan penyakit, ini jin duduk dalam. Pergi jin, balik jin. Itu problem. Orang-orang awam senang untuk memahami sebuah benda jin. Kan? Sedangkan you sakit kencing manis, jin dia you lah pasal banyak sangat makan benda manis. Contoh. Jadi faham di sini Sama lagi. Disebutkan bahawa pada abad kelima, Hippocrates yang dianggap sebagai bapa ilmu kedoktoran moden berupaya memisahkan ilmu kedoktoran dari agama sihir dan takhayul. Page 61 kita masuk tajuk baru, asal penciptaan jin. Okay, again, definition of anything, balik kepada Quran, balik kepada sunnah. Ini paling important. So, nak tahu apa asal usul jin ni, baik, kita buka page 61. Secara tegas, sarih, Al-Quran menjelaskan bahawa jin diciptakan dari api, sebagaimana dari surah Al-Hijr ayat 27. Ba'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Surah Al-Azim. Dan ingatlah kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Samum, api yang panas. Manusia asalnya penciptaan daripada tanah. Tapi kita dari tanah tak sekarang ni? Tak, kita daripada air mani. Daripada bapa yang bersatu telurnya dengan mak kita. Lain. Asal penciptaan adalah daripada tanah. So kalau awak nak faham yang tiba-tiba api tu boleh jadi jin, mengarut. Bukan, dia bukan macam itu. Jadinya jin juga adalah disebabkan persenyawaan daripada yang lelaki, jin wanita, kemudian bersatu jadilah anak jin. Macam itu. Faham? Surah Rahman ayat 15, ba'da'udzu minasyaitonir rajim. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Surah Al-Azim bermaksud dia menciptakan jin dari nyala api. So, nyala api. Marijin min nar. Surah Al-Araf berdasarkan pengakuan iblis sendiri, Allah menceritakan ba'da'udzu minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Surah Al-Azim bermaksud, page 62, Allah bertanya, apakah yang membuatkan engkau tak nak sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah. So, banyak dalil mengatakan ianya asal dari api. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis, sesungguhnya malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, sedang Bani Adam manusia diciptakan dari tanah. Okay, that's why secara saintifik I faham tau kenapa malaikat tak boleh nampak. They are created from light, and there are light of wavelength kita tak boleh nampak apa. Ultraviolet kau boleh nampak, mata kasar, infrared boleh nampak.
So diorang maybe wavelength yang lebih halus lah, jadi tak nampak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim berbunyi, ni Rasulullah berkata, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api. Sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah kujelaskan kepada kamu, iaitu tanah. Page 62 masih. Hadis ini sekaligus membatalkan anggapan sebagian orang yang mengatakan iblis, nenek moyang jin, adalah bagian dari malaikat. Pernah dengar fallen angel? Fall from grace. Angel fall from grace lah konon. Azrael. Azrael pula. Azazel. Ni pemahaman dari ilmu Christianity, daripada Bible. So kita tak mengatakan Lucifer is the fallen angel, that they are the angel. Tak ada, tak ada. Mereka adalah daripada golongan api, iaitu golongan jin. Tak ada namanya yang dia ni fallen angel dari setan. Malaikat tak akan ingkar perintah Allah. Malaikat tak akan. Malaikat dah macam robot dah. Program tu ikut perintah Allah. Page 63. Hasan Al-Basri berkata, sedikit pun tidak terlintas dalam benakku bahawa iblis termasuk bangsa malaikat. Kemudian Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa menegaskan bahawa syaitan memang termasuk bahagian malaikat, tapi hanya dari segi bentuknya, itu ghaib. Bukan dari aspek asal kejadiannya atau golongannya. Terkejut kau Dia mengatakan daripada malaikat, tapi maksudnya keghaibannya sama dengan malaikat. Mereka bentuk yang ghaib. Imam Suyuti dalam kitab ada Al-Habaik fi Akhbar Al-Malaik berkata, yang menjadi dalil bahawa malaikat bukan jin adalah firman Allah, kecuali iblis dia dari golongan jin. Ini menunjukkan bahawa malaikat satu jenis makhluk dan jin makhluk jenis lain, keduanya berbeza. Now, page 63. Ini interesting sikit. Penafsiran api dengan gas. Wap yang panas. Ni apa benda pula Ustaz wap panas ni? Let's dengar. Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdul, seorang ahli ruqyah yang handal juga. Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdul, Syekh Jibril, Syekh Abu Al-Barra, Syekh Wikotul Islam Jin wa Syaitan tu pengarang kitab dia. Okay. Ini semua orang-orang yang ahli dalam ilmu ruqyah. So, Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdul, insya-Allah kalau tidak bulan berapa nanti dia akan datang Malaysia. Insya-Allah mungkin kalau ada rezeki saya dengan Ustaz Tam Lekha kita nak pergi jumpa. Nak belajar sikit dengan dia lah, ni orang Arab ni. Di belakang sini memiliki penafsiran lain tentang penciptaan jin dari api. Beliau berpendapat bahawa asal penciptaan jin tepatnya daripada angin ataupun gas. Meskipun gas yang dimaksud berasal dari bahagian api yang paling bersih, iaitu an-narul khalis. Munculnya pendapat ini menurut beliau seiring berkembangnya ilmu pengetahuan yang mengatakan bahawa elektromagnetik adalah bahagian dari energi seperti api, yang juga bahagian daripada energi. Kan, contoh korang masak pakai microwave. Microwave tu api ke? Tak kan? Tapi dia heat. Dia mengeluarkan heat. Ini salah satu pandangan lah. Yang mengatakan jin ni daripada energi yang panas. Faham? Pandangan ni pandangan. Okay? Jadi sambung lagi. Keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Nas Al-Quran Sunnah. Bermakna tetap ianya mengiktiraf adanya api. Saya buat contoh satu. Do you think our sun is from fire? Do you think our sun, matahari kita ni, fire? It's not fire tau. It's not fire. What's definition of fire? Fire ni kena ada, dari segi sains ada mesti ada carbon reacting with oxygen. Okay, maka jadilah api. Api cannot wujud tanpa oksigen. Api, siapa yang bomba kat sini? Salah satu fire extinguisher dia adalah gunakan carbon dioxide. You need oxygen for fire to be alive. Let me ask you this. Matahari kita tu tengah-tengah kat space tu kira apa? Ada oksigen. Dia bakar hidrogen. Gas yang keluar. So boleh faham tak? Kita tak boleh faham. Macam mana nak faham? So that's why I said, keterbatasannya kita di dunia membuatkan kita tak boleh faham semua benda. Saya ambil contoh satu benda lah, kalau korang boleh faham. Nampak bintang tak? Bintang di langit kan? Jauh bintang tu dengan kita, tahu tak jauh dia berapa jauh? Sekarang makan masa 10 light years tau. Maknanya kalau saya naik roket, laju dia tu macam cahaya punya speed. 10 tahun baru sampai. Tapi kita nampak. Menggunakan, saintis ada mengatakan teori present, past and future is happening at the same time. Means awak tengok tu bintang, ada chance bintang tu pun dah tak ada dah. Tapi cahaya dia tu masih travel. Boleh brain tak? Tak boleh brain kan? Susah nak brain kan? Kau tak boleh brain ni. Macam nak brainkan Allah dengan ciptaan
bagaimana Allah mencipta segala benda ni, kita tak boleh faham. Macam mana kita nak faham Allah daripada zatnya? Faham tak? Allah itu wujud dengan zatnya, tapi kita tak tahu macam mana. Okay? Baik, sambung lagi. Dah 45 minutes Oh Allah. Kena break lah. Korang nak break 15 minutes 5 minutes sudah lah. Lepas tu baca buku. Interesting pula aku tengah baca ni. Okay guys, 5 minutes break. InsyaAllah, okay, 10 lah. 10 minutes. Nanti orang masuk toilet kan. Kat dalam tu 10 minit baru habis ke kan. Kita pun tak tahu. So, so insyaAllah, we'll be back 8:55. InsyaAllah. Right. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi. Masih dalam tajuk penafsiran api dengan gas. Ada sebagai pandangan ulama mengatakan bahawa jin itu dicipta daripada bentuk gas ataupun energi yang panas. Ia tidak lari daripada penerangan. Ianya adalah api. Baik. Masih lagi page 63. Keduanya memiliki hubungan sangat dekat sehingga tidak bertentangan dengan apa disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Page 64. Jika dikatakan bahawa jin tercipta dari gas, iaitu bahagian api yang sangat bersih dan memiliki daya panas yang hampir sama, itulah yang dimaksudkan dengan energi elektromagnetik. Okay, somehow it makes sense. Berdasarkan teori tersebut, perlu dilakukan kajian ilmiah terkait asal penciptaan jin dari api. Apakah ia hanya api biasa atau gas yang juga memiliki daya bakar sebagaimana kita ketahui? Daya bakar, because our fire on earth needs fuel atau something to burn on. Saya sambung lagi. Jika melihat kepada dalil-dalil yang berkaitan dengan awal penciptaan jin, setelah semua dalil itu dikumpulkan, ternyata ada 2 ayat Al-Quran dan 1 hadis Nabi yang menjelaskan itu. Yang pertama, surah Ar-Rahman ayat 12, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Surah Al-Azim bermaksud, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Aku tafsiran pun nak berlagu juga. You see, surah Rahman Allah terangkan api tanpa asap. So does it make sense kalau ianya adalah api yang bukan perlukan bahan fuel? Make sense, boleh terima. Kedua, surah Al-Hijr, ba'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Surah Al-Azim bermaksud, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Panas gitu. Macam bahasa Jepun pula. Okay? Api yang sangat-sangat panas sehingga tidak mengeluarkan apa kata orang tu? Asap. Hadis Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api tanpa asap. Marijim min nar, api tanpa asap. Dan Adam diciptakan dari apa yang sudah disebutkan kepada kamu. Berkenaan dengan kalimah page 64, marij, yang disebut dalam ayat dan hadis tersebut, terdapat beberapa pendapat ulama yang dirangkum oleh Ibnu Al-Jauzi. Siapa Ibnu Al-Jauzi? Ni antara ulama yang hebat-hebat juga. Adapun al-marij. Jadi marij ni apa benda? Kalau api yang dipanggil marij min nar yang tak mengeluarkan asap. Jadi kita lihat definisi apa itu marij. Page 65. Ibnu Abbas, Mujahid, Muqatil, Abu Ubaidah, Ibnu Qutaibah, Az-Zajjaj. Ini semua ulama-ulama handalan dalam ilmu tafsir. So when you baca kitab with me, ada nama-nama yang handal. Ibnu Abbas ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang memang ada kelebihan dalam ilmu tafsir kerana Rasulullah yang doakan. Dan juga merupakan sepupu Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, nama dia Abdullah Ibnu Abbas. Dia adalah lidah api yang berada di bahagian ujungnya ketika menyala. Okay? Mujahid. Imam Mujahid seorang ahli tafsir. Ada satu kisah pasal Imam Mujahid ni saya nak share. Dia pernah nak solat tahajud, keluar jelmaan jin nak kacau dia. Dia ambil benda nak rembat tu jelmaan, benda tu lari. Ni Imam Mujahid. Mujahid memang terror. Imam Mujahid mengatakan dia adalah nyala api yang warnanya bercampur merah.
kuning dan hijau yang berada pada bahagian tertinggi dari api tersebut ketika menyala. Jadi macam gini you can imagine the fire kalau let's say kita burn barium. Barium ni sejenis elemen. Kalau you bakar besi barium ni, dia keluarkan warna hijau. You bakar kalsium, dia akan keluarkan api merah. You bakar copper, keluarnya api warna biru. Mungkin macam itulah. Tapi still itu besi yang dibakar, betul tak? Ada fuel dia kan? Okay. Muqatil berkatakan dia adalah nyala api yang bersih tanpa asap. Abu Ubaidah mengatakan marij adalah api yang bercampur warnanya. Ibnu Qutaibah, marij adalah nyala api ketika bergoncang dan tidak menetap. Az-Zajjaj adalah nyala api yang bercampur dengan warna hitam. Macam mana tu api yang bercampur warna hitam? Kat neraka, ada sebagian ulama mengatakan api dia warna hitam. It's not like it's bright in hell, it's dark. Page 65. Al-Qurtubi memandang semua pendapat tersebut hampir sama. Dia mengatakan Al-Marij dan Al-Lahab. Tabbat yada abi labin wa tab. Kan? Lahab tu kan. Dan Ibn Abbas katanya Allah menciptakan jin dari api yang bersih, dan masih dari Ibn Abbas katanya dia adalah lidah api yang berada di bahagian ujungnya ketika menyala. Al-Laith, Al-Marij adalah api yang terang dan memiliki nyala yang dahsyat. Sedangkan dari Ibn Abbas, Al-Marij adalah api yang meninggi bercampur dengan warna merah, kuning, hijau dan lain-lainnya. Demikian juga sama dengan pendapat Mujahid, semua pendapat hampir sama. So tak ada, kata orang tak ada beza pandangan lah. Marij ataupun api yang tidak akan mengeluarkan asap tu jenis api yang macam mana. Syekh Sa'ad. Sa'ad ini adalah Sa'id Ahmad Abduh. Saya ada banyak kitab ruqyah, antaranya karangan Syekh Sa'id Ahmad Abduh. Syekh Sa'ad mengatakan mengutip beberapa pendapat ulama tafsir yang lain dalam menjelaskan masalah ini. Antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi katanya. Ingat Fakhrul Razi siapa? Fakhrul Razi seorang imam dalam ilmu tafsir. Dia bilang nyala api yang bercampur warnanya. Dalam hal itu ada dua pandangan. Salah satunya iaitu Al-Marij adalah api yang bercampur dengan asap. Pendapat kedua, Al-Marij adalah api yang bersih. Pendapat kedua inilah yang paling page 66 benar dari aspek lafaz dan makna. Imam Az-Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ni pun seorang ahli dalam, tak silap saya, usul fiqh pun sama, Zamakhsyari. Tak silap saya, dia punya akidah Mu'tazilah. Imam Zamakhsyari berpendapat Al-Marij adalah nyala api yang jernih yang tidak ada asapnya. Ada yang berpendapat dia adalah nyala api yang bercampur warna hitam, diambil dari asal kata marij asy-syai', ketika sesuatu bergoncang dan bercampur. Jika anda bertanya, jadi apa makna minnar dari api? Maka jawapan saya daripada Imam Zamakhsyari berkata itu adalah bayan penjelasan dari api. Seakan-akan dia mengatakan marij adalah bahagian jernih dari api, atau dia bermaksud dengan marij itu adalah api yang lebih khusus. Kesimpulan Syekh Sa'ad, dari beberapa penjelasan ulama tafsir, jin diciptakan dari api yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Akan tetapi kerana api lebih dominan, maka Allah menyebutkan bahawasanya jin diciptakan dari api di beberapa tempat dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah menciptakan Adam dari tanah dan air. Tapi kerana tanah lebih dominan dari air, maka disebutlah tanah sebagai asal penciptaan Adam di banyak tempat dalam Al-Quran. Yes, manusia ni ciptaan asal usulnya tanah dan air. Jin ini api dan angin. Untuk menguatkan pendapat ini, beliau mengutip ucapan Syekh Tahir Ibn Ashur yang mengatakan Al-Marij adalah api yang bercampur. Marij adalah bentuk isim fa'il yang bermakna isim maf'ul seperti dafiq dan aisyatun mardiyah. Artinya Allah menciptakan jin dari campuran api dengan unsur-unsur lain. Hanya saja api lebih dominan. Sebagaimana tanah lebih dominan dalam penciptaan manusia, padahal di dalamnya ada unsur api. Itulah asal insting panas. Banyak pandangan ulama. Nak cakap pasal api, dia dah makan page. That's how vast ilmu is, guys. Al-Biqai juga berkata ketika unsur tanah lebih dominan pada diri Adam, pada semuanya ada 4 unsur. Maka diungkapkan sedemikian untuk mengisytiharkan kecocokan nama Adam. Bumi adalah ibu, sedangkan air adalah bapa. Yang keduanya dicampur dengan angin yang membawanya kepada bahagian unsur lain berupa gelora api Jahannam. Dari tanah tercipta tubuh dan jiwanya. Dari air tercipta ruh dan akalnya. Ruh tu kalau keluar, dia bentuk air tau guys. Kalau
Ada sebuah hadis yang saya baca, manusia ni kalau nak mati, roh dia keluar bagai air yang keluar daripada kepala. Air itu kemungkinan wangi ataupun air yang keluar itu adalah busuk. Kalau you roh yang baik, maka air itu keluar wangi. Malaikat-malaikat pun akan ni dan dimasukkan ke dalam satu bekas. Dibawa pergi ke alam lain. Ni malaikat maut lah yang datang tu. Wallahu taala alam. Sama lagi. Dari air tercipta roh dan akalnya, dari api tercipta marahnya. Macam kita marah, badan tiba-tiba heat is generated kan. Konon tu kita ni ada unsur api juga lah dalam diri. Kalau marah kan panas. Betul tak? Dari angin tercipta gerak dan geriknya dalam perkara-perkara terpuji dan tercela. Ketika jin yang juga masuk dalam kelompok Al-Anam, diciptakan dari 4 unsur. Yang dominannya adalah api. Dan ketika Al-Marij itu meliputi api dan selainnya, lalu diperjelas dengan menyebutkan Minnar sebagai unsur yang paling dominan, maka jelaslah maksudnya. Apa yang nak cakap kat sini, hatta jin makhluk juga ada 4 anasir, tapi dominant element dia adalah api. Kita dominant element kita adalah earth lah ataupun tanah. Ini segala pandangan daripada orang-orang ahli bijak pandai. Masih lagi page 67. Setelah menyebutkan beberapa pendapat tentang makna al-marij, Imam Al-Alusi, banyak nama imam-imam hari ini kita belajar, berkata, pendapat mana pun yang diambil, maka al-marij itu bagi jin seperti tanah bagi manusia. Di dalam ayat itu terdapat bantahan terhadap orang yang menganggap bahawa jin adalah jiwa-jiwa yang absolut, nufus mujarradah. Okay? Ada orang mengatakan jin itu adalah spirit of the dead. Do we accept that dalam Islam? No. Okay, ghost is not spirits of the dead. Kuntilanak is not the spirit of she giving birth and then boom meninggal jadi hantu. Alasan kerana roh tak diterima langit dan bumi gitu. Doesn't make sense. It doesn't make any sense. Makhluk-makhluk ini mengambil jelmaan untuk kita, kepercayaan kita tu diselewengkan. Setelah menyebutkan beberapa pendapat tentang makna, okey dah. Masih lagi page 67 perenggan yang ketiga. Pendapat yang mengatakan bahawa jin diciptakan dari 4 unsur dikuatkan juga oleh firman Allah. Okey. Auzubillahi wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Surah Al-Azim. Allah berfirman, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Surah Anbiya ayat ke-30. Hatta bumi ni guys, asal bumi ni mati tau. Allah turunkan air baru bumi hidup. Ada dalam Al-Quran. So water is the element of life. Okay. So Allah kasih secara general yang semua yang hidup ada element of water. So bermakna dalam jin ada air tak? Yes, most probably ada juga elemen. Tapi yang dominan adalah api. Baru bawa pasal asal usul jin api ke tak. Belum habis lagi guys. Itu bestnya baca buku. Sambung. Berkata Imam At-Tabari. Tabari pun sama juga. Seorang ilmu ahli dalam tafsir. Dia kata dah. Makna, dan kami jadikan segala sesuatu hidup dari air. Katanya, semua makhluk hidup diciptakan. Page 68 dari air. Berkata Imam Ibn Kathir. Finally. Tafsir Ibn Kathir. Ni Ibn Kathir seorang ulama. Firman Allah, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Artinya, semua makhluk hidup asalnya dari air. Okay. Can you think of something that lives without water? Doesn't make any sense. Tak ada, macam tak ada. Kan? Mesti ada elemen air. Cuba telur tu. Telur buka dalam ada apa? Ada watery thing juga kan? Baik, sambung page 68 perenggan kedua. Jika jin termasuk dalam kelompok makhluk hidup, maka ayat tersebut pasti mencakup dunia mereka. Konsekuensinya, ayat termasuk unsur dalam penciptaan mereka. Ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahawa jin diciptakan dari 4 unsur juga. Okay. So bermakna, like I said, jin pun perhaps dibuat daripada 4 elemen. Cuma dominannya adalah api. Api yang tidak menyala. Meskipun yang dominan adalah unsur api, muncul pertanyaan. Apakah materi kat sini benda yang menjadi campuran api dalam penciptaan jin itu? Inilah yang akan kita telusuri dari beberapa pendapat berikut. See, when we give one definition, one theory, comes another question which needs answers. Okay, jadi soalan kat sini ialah, apakah benda
yang menjadi campuran api dalam penciptaan jin. Imam At-Tabari menulis Ibnu Abbas berkata, jin yang disebutkan dalam Al-Quran diciptakan dari marij min nar, iaitu lidah api yang berada pada bahagian ujung dari api ketika menyala. Al-Baghawi menyebutkan, Mujahid berkata, itu api yang bercampur sebagiannya dengan sebagian lain berupa nyala merah, kuning dan hijau. Ibnu Katsir berkata, Allah Ta'ala menyebutkan penciptaan manusia dari tanah kering seperti tembikar dan penciptaan jin dari nyala api tanpa asap, iaitu ujung nyala api sebagaimana dikatakan oleh Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas. Demikian pula pendapat Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, Ibnu Zaid. Ramai ulama majoriti mengatakan hujung api. Berkata Muhammad Rashid Ridha, jin itu diciptakan dari nyala api tanpa asap. Itu bagian nyala api yang bercampur dengan asap. Bahagian atas dan bahagian bawahnya terdapat nyala yang bersih. Page 69, kata maraj bermakna campuran atau guncangan. Dalam beberapa pendapat ini terdapat semacam kesepakatan bahawa jin diciptakan dari campuran yang berada pada bahagian nyala api yang tinggi dan di bawahnya terdapat asap. Dia merupakan bahagian yang mengandung banyak gas. Ini merupakan pendapat kebanyakan dari ulama. Imam Al-Ghazali, Masya Allah, ahli filosofi juga. Imam Al-Ghazali, dia ni kepakaran beliau dalam filosofi, tasawuf. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, jin adalah binatang makhluk yang sifatnya seperti angin, berfikir, bertubuh halus, yang dapat berubah bentuk dengan bentuk-bentuk yang berbeza-beza. Fakhr Razi menyebutkan bahawa Ibn Sina pernah berkata dalam buku Risalah fil Hududil Asya', jin adalah binatang makhluk yang sifatnya seperti angin, yang dapat berubah-ubah dengan bentuk yang berbeza-beza. Berkata Al-Khazin, majoritis tokoh agama, dan mereka adalah pengikut para rasul dan syariat yang mengakui adanya jin. Tetapi mereka berbeza pandangan mengenai hakikat jin tersebut. Ada berpendapat jin adalah makhluk halus seperti angin, hayawan al-hawai, yang dapat berubah-ubah dengan bentuk yang berbeza-beza. Berkata Ibnu Adil, jin adalah istilah makhluk yang sifatnya seperti angin, bertubuh halus, yang dapat menembus sebagaimana telah dikatakan. Banyak berpendapat, Masya Allah. Berkata Imam Al-Munawi, jin dengan kasrah huruf jim adalah makhluk yang bersifat seperti angin dan boleh berfikir. Keadaannya, page 70, boleh berubah-ubah dengan bentuk yang berbeza-beza. Berkata Imam Qadi Al-Baydawi, dulu saya belajar kat universiti ni, Qadi Baydawi ni paling banyak nama dia disebutkan. Orang yang ahli dalam ilmu usul fiqh. Guys, ilmu usul fiqh dengan fikir dua benda berbeza. Usul fiqh is belajar the tools to derive hukum. Dia macam ni. Ilmu kedoktoran ibarat fikir. Ilmu tahu obat apa untuk diberikan kepada orang itu seperti usul fiqh. Faham tak? Saya lagi sekali Kalau kita pergi kaunter ambil ubat, those are people yang kata orang tu ahli dalam ubat. The manufacturing all, betul? The name of the chemical. Ni usul fiqh kononnya. Doktor pula yang suruh awak makan, dia tak tahu kandungan ubat tu apa daripada usul. Dia cuma tahu awak kena makan. Itu fikir. Okay, usul fiqh and fikir are two totally different ilmu. Okay, but this is not the ruang. That's why I like ilmu. Kalau duduk belajar pasal fikir, memang best. Page 71, masih 70 ke 71? 70. Okay. Qadi Al-Baydawi mengatakan jin adalah makhluk bertubuh halus yang berakal, tapi tersembunyi, yang penciptaan mereka dominan dari api atau angin. Dari kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih dari Kuwait, ensiklopedia fikih terbaru di zaman moden, terdapat pengakuan terhadap apa yang dikatakan oleh sebagian ulama. Disebutkan dalam ensiklopedia tersebut, Imam Al-Baydawi mengatakan jin adalah makhluk yang berakal, tapi tersembunyi, yang penciptaan mereka dominan dari api atau angin. Kalau Ibn Sina pula, jin adalah makhluk yang sifatnya seperti angin, yang dapat berubah-ubah dengan bentuk yang berbeza-beza. Istilah fikih tentang jin tidak keluar dari itu semua. Sebagai penguat bagi pendapat itu, ada hadis Ibnu Abbas menyebutkan bahawa Dhimat radhiyallahu anhu datang ke Mekah. Dhimat ni seorang yang hidup pada zaman Nabi lah, dia datang di Mekah. Okay. Dia berasal dari Azdi Shanu'ah dan dia punya keahlian meruqyah penyakit gila yang disebut Ar-Rih. Dia mendengar orang-orang bodoh dari penduduk Mekah berkata, sesungguhnya Muhammad itu gila. Dia berkata, seandainya aku melihat laki-laki itu, semoga Allah menyembuhkannya di tanganku. Okay, si Dihak ni lah, Dimat.
Dia pun bertemu dengan Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini dapat meruqyah penyakit gila. Okay? Sesungguhnya Allah akan menyembuhkan siapa yang dia kehendaki di tanganku. Apakah kamu mau?" Okay. Mesti awak macam pening Macam ni. Orang dulu-dulu, orang-orang yang dapat mengobati dipanggil meruqyah. Okay? Jadi yang merawat tu peruqyah, yang merawat is considered ruqyah. Faham? Okay. Jadi di mat ni dia datang, dia dengar cerita yang Muhammad SAW ni dia gila. Percaya kepada benda yang tak, yang benda menipik. Sedangkan Dimat ni dia expert dalam meruqyahkan penyakit gila. Jadi dia tanya Rasulullah, "Aku dengar orang cakap kau gila. Kau nak aku ruqyahkan kau? Tengok kau gila ke tak?" Maka Rasulullah SAW berkata, page 71, "Sesungguhnya puja itu milik Allah. Kita meminta pertolongan kepadanya. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan. Amma ba'du." Dimat berkata, "Ulang lagi kalimat-kalimat engkau, wahai Muhammad." Rasulullah pun berkata, tahu tak dia cakap apa? Dalam bahasa Arabnya, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du." Siapa faham ni lafaz-lafaz apa? Lafaz-lafaz khutbah kan? Jadi Dimat bilang, kau ulang balik apa kau cakap tu? Maka Rasulullah mengulangi sebanyak 3 kali. Dimat pun berkata, "Aku pernah mendengar ucapan dukun. Aku pernah mendengar ucapan tukang sihir. Dan perkataan penyair." You guys tahu tak penyair tu siapa? Penyair. Orang-orang yang buat poems. Pada zaman dulu, orang yang expert dalam bahasa, they can create a lot of macam sajak gitulah. Sajak, poetry. Keindahan bahasa tu menunjukkan your intellectual level tau. Okay? So, si Dimat bilang, "Aku pernah dengar orang-orang daripada ahli sihir, daripada perkataan penyair, tapi aku tak pernah mendengar kalimat-kalimat yang kau cakap ni." Okay? Dari hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi berkata, maksud dari ar-rih di sini adalah gila dan gangguan jin. Dalam riwayat selain Muslim menyebutkan bahawa Dimat boleh meruqyah gangguan roh-roh jahat, iaitu jin. Tapi ruqyah dia tak syar'i lah, faham? Because dia belum jadi orang Islam so dia boleh meruqyah penyakit gila, dan gila pada waktu itu disebabkan gangguan makhluk jin. Bermakna orang-orang Arab dulu sebelum datang Nabi Muhammad, sedangkan dia orang kafir, percaya ada Allah tak? Percaya. Dalam percaya ada jin tak? Percaya. They believe in this existence. Cuma mereka tidak mengikut agama Nabi Muhammad SAW. Faham Okay. Senang cakap macam ini, nak kasih korang faham lah. Zaman dahulu kerajaan Majapahit. Tahu kerajaan Majapahit? Agama diorang apa? Hindu. Tapi kalau kita faham Hindu adalah mereka-mereka daripada golongan orang-orang India, betul? Awak imagine orang-orang yang muka-muka Indonesia yang beragama Hindu. Seperti mereka-mereka yang tinggal di Bali. Faham tak? Okay. Kita teruskan. Ibnu Hajar berkata, Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Wahab Ibnu Munabbi. Wahab Ibnu Munabbi seorang tabi'in. Dialah yang cakap dalam kitab tafsir Ibnu Kathir, siapa terkena gangguan jin, sihir, mandilah air bidara. Daripada dia, Wahab Ibnu Munabbi. Wahab Ibnu Munabbi bahawasanya jin itu banyak jenisnya. Yang murni antara mereka adalah berasal dari angin, rih, yang tidak makan dan tidak minum, tidak beranak pinak, termasuklah bangsa jin, iaitu as-sa'ali atau su'ala atau ghul dan al-kutrub. The word ghul, ghouls of the dead kan, tu asalnya bahasa Arab. Ghul, hantu. Okay. Dari beberapa ulama dari berbagai bidang ilmu di atas, Syekh Sa'id Abdul mengatakan bahawa bisa saja jin itu diciptakan dari campuran gas, termasuk di antaranya uap air, lalu dipanaskan dengan api sehingga melahirkan kombinasi gas yang menyala. Ketika api menjadi sebab pokok dalam penciptaan jin, maka sifat api itulah yang mendominasi susunan kombinasi penciptaannya. Jadi jin itu mengundang sifat gas dan sifat api, sedangkan sifat gas lebih dominan. Api merupakan unsur campuran pada gas-gas tersebut, yang mana dia merupakan bahagian dari kombinasi yang menjadi bahan penciptaan jin. Sebagaimana air merupakan unsur campuran pada tanah,
sehingga jadilah tanah yang menjadi bahan penciptaan manusia. Okay. Hal ini diperkuat firman Allah surah Al-Hijr, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sadaqallahul azim. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Kata as-samum sama artinya dengan ar-rihil al-harra, angin panas, angin panas. Ar-rih dalam bahasa Arab, rih ni R-I-H, rih maknanya angin. Okey. Angin adalah campuran gas-gas, sedangkan al-harra bermakna sesuatu yang sudah sempurna proses pemanasannya. Masya-Allah. Secara ni baru pasal asal usul penciptaan jin. Page-page lain mengatakan banyak-banyak. Syok lah memang. It's good that I read together with you. It's a session where I take a book and read. Bila last korang baca buku? Tak tahu Saya baca Ustaz, baca apa? Surat Khabar. Buku juga Okay. 1, 2, 3. Page 72, perenggan yang ke 1, 2, 3. Berkata At-Tahir ibn Ashur As-Samum dengan membaris fathkan huruf C bermakna angin panas. So sekarang tadi kita bincang, kita pasal api, betul? Daripada api kita bincang api macam mana pula? Yang tak keluar asap, betul? Daripada api tak keluar asap, kita berbincang bahawa api ni mungkin dia bukan jenis api-api kita nampak kat dunia, mungkin elektromagnetik ataupun disebabkan frekuensi-frekuensi yang tak nampak. Betul? Daripada frekuensi tak nampak tu, kita pula faham ia boleh jadi daripada angin yang panas. Baru masih bincang asal penciptaan jin, guys. Teori-teori ni semua keluar. Masya Allah. Belum teori manusia lagi tu bestnya belajar ilmu kitab. Sama lagi. Jin diciptakan dari unsur api dan unsur angin supaya terjadi keseimbangan dalam panasnya sehingga pantas menerima kehidupan yang layak pada penciptaan jin tersebut. Sebagaimana Allah menciptakan lumpur kering sebahagian bahan penciptaan manusia. Demikian pula Allah menciptakan angin panas sebagai bahan penciptaan jin. Jadi, jin itu tercipta dari panas yang melebihi panas yang ada pada manusia dan juga tercipta dari angin yang kuat. Hikmahnya untuk memantapkan campuran dan susunannya. Pada dua tempat ayat ini Allah memberitakan tentang pertama, dia menciptakan jin dari api yang bercampur, dan kedua, dia menjelaskan bahawa api itu bercampur dengan angin, iaitu sekumpulan unsur gas, sehingga tergambarlah bahawa materi, kalau materi ini maknanya material lah gitu penciptaan jin terdiri dari gas yang menyala. Page 73. Berdasarkan itu maka materi, ada orang kasih komen, angin yang panas ada di Abu Dhabi Ustaz, namanya sama. Okay, that's a very good one. Angin yang panas juga dan angin yang keluar daripada perut dan bunyi kerrrr gitu. Angin panas juga tapi itu bukan perbincangan kita pada hari ini Okay. Berdasarkan itu maka materi penciptaan jadi diasumsikan. Dalam bahasa Indonesia asumsikan ni apa tu? Assumed. Aku mungkin pening juga bahasa diorang ni, tapi tak apalah berupa gas atau plasma cairan. Kecenderungan pada plasma lebih mendekati asumsi ilmiah kerana plasma merupakan gas yang mengalami perubahan disebabkan oleh panas. Ini kerana masuk sains, guys. Campuran gas yang menyala, plasma tersebut dimasuki roh sehingga berubah menjadi sebuah hakikat esensi yang tidak diketahui kecuali Allah. Sama juga bila Allah ciptakan manusia. Kan Allah ciptakan jasad dulu tau. Belum masuk roh. Last kali baru Allah masukkan roh. Baru kita jadi manusia boleh bergerak-gerak, ada self instinct and all that. So somehow the asal usul penciptaan jin tu, physical featuresnya tu daripada angin dengan api. Bila dia tiup roh, maka dia jadi living being. Faham tak? Okay. Cool pula. Okay, sambung lagi. Kita tidak akan ketahui kecuali hanya Allah dan tidak ada pemberitaan nas yang menjelaskannya. Tetapi tabiat gas itu yang bekerja pada roh tersebut. Di antara yang dapat menguatkan asumsi ini adalah ketika anda telusuri lebih dalam tentang kekuatan jin dan karakternya, anda akan merasakan lebih dekat kepada tabiat gas seperti gerakan cepat. Somehow true.
Apa maksud gerakan cepat jin ni? Ui, kalau orang hantar sihir, dia terbang guys. Dia terbang laju. Eh? Kekuatan mengangkat, sama juga. Orang nak sihir, dia perlu something of your smell. Can you see smell? You can see smell what? But you know it's there. Kan? Macam itu juga karakter ataupun kewujudan jin. You can see it, but you know it's there. Okay? Tadi gerakan cepat, kekuatan, because why cakap pasal gerakan cepat, rukun sihir antaranya ialah gerakan yang cepat. Menteri, kekuatan mengangkat sesuatu. Ifrit angkat Nabi Sulaiman punya, Puteri Balqis punya istana guys. Letak sebelah aja dekat istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia boleh bikin ni Ifrit ni. Okay, so diorang ada kekuatan yang mengangkat sesuatu. Ringan dan lembut, dapat menembus pori-pori. Jadi masuk jin dalam badan kita antaranya daripada kita punya skin. Pasal skin kita ni bukan solid macam itu. Ada pores. There's pores inside, pores. Paling semangat nak explain Pori-pori. Macam nama keropok pula, pari-pari. Memuai dan menyusut. Itu semua merupakan isyarat yang paling tepat menunjukkan bahawa tabiat jin itu seperti gas. Kan halus kan? You guys ada dengar bunyi budak-budak pekik tak? Tak ada. Saya dengar bunyi budak-budak pekik tau. Anak saya sedang pekik kat luar. Dia tak apa-apa. Sama lagi. Okay. Tabiat gas seperti gerakan cepat, kekuatan mengangkat sesuatu, dapat menembus pori-pori, memuai dan menyusut. Ia semua merupakan isyarat yang paling tepat menunjukkan bahawa tabiat jin itu seperti gas. Hal ini juga menunjukkan bahawa unsur api merupakan satu tahapan dari sekian banyak tahapan penciptaan jin yang pertama, bukan sebagai karakternya terkini. Which I foresee in the end, dia macam gini. Are we still tanah, guys? No, we are, it's flesh and blood kan. I think dia nak explain apa tau. Api is asal penciptaan. But as time goes by, perhaps dia punya physical features dah change. I can foresee that lah. Okay. Bukti-bukti bahawa mereka mengalami perubahan menjadi tabiat lain yang berubah dari asal penciptaan mereka adalah jauhnya mereka dari bentuk api, baik secara global maupun secara detail. Potongan hadis daripada Abu Darda, katanya Rasulullah SAW berdiri dalam solat, lalu kami mendengar beliau mengucapkan a'udzubillahi minka. Rasulullah tengah solat dan Rasulullah baca a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Kemudian beliau mengucapkan al'anuka bila'natillah. Aku laknat kau dengan laknat Tuhan. Ini kalimah-kalimah dalam ilmu ruqyah berhadapan dengan orang kerasukan jin. Pakai kalimah ni. Al'anuka bila'natillah. Aku laknat kau dengan laknat Tuhan. Because Rasulullah buat. Jadi sunnah. Dengan jin-jin yang mengganggu. Okay. 3 kali Rasulullah baca. Al'anuka bila'natillah. Al'anuka bila'natillah. Al'anuka bila'natillah. Page 74. Lagi 2 minit dah habis 9:30. Subhanallah. Cepat Lalu beliau menjulurkan tangannya seolah-olah sedang mengambil sesuatu. Selepas solat, kami bertanya Rasulullah, tadi kita dengar engkau ucapkan kata-kata tadi tu yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Dan kami lihat engkau juga mengulurkan tanganmu. Macam gini kan? Beliau menjawab, sesungguhnya musuh Allah itu iblis datang membawa api yang menyala untuk dilemparkan ke wajahku. Mengajar iblis. Lalu aku mengatakan, al'anuka bila'natillah. A'udzubillahi minka. Dia jawab dulu, aku meminta perlindungan Allah daripada engkau. So, kalau awak berhadapan dengan orang kerasukan jin, jangan lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak pasal-pasal dengan engkau sekali kena rasuk. Saya minta Allah untuk lindung kita. Kemudian aku mengatakan al'anuka bila'natillah 3 kali. Namun dia tidak kunjung mundur. Lalu aku ingin menangkapnya demi Allah. Seandainya bukan kerana doa saudara kita Sulaiman, tentulah pada pagi harinya aku dah ikat dia dan jadikan mainan anak-anak penduduk Madinah. Hadis sahih riwayat Muslim. This is an interesting story. I guess most of you pernah dengar. Rasulullah cekik siapa? Iblis, guys. Pasal iblis nak lempar api kat muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang ajar betul. Jadi cakap al'anuka a'udzubillahi minka al'anuka bila'natillah. Aku laknat kau dengan laknat Tuhan.
Tapi Rasulullah ada ihsan. Rasulullah bilang, kalau tak kerana doa Sulaiman, aku lepaskan kau lah. Kalau tak, aku ikat kau kat pokok. Kasih budak-budak semua main-main dengan kau. Pasal iblis datang di sini dalam keadaan dijelma. Masya Allah. Baik, next. Dari Abu Hurairah, subhanallah dah habis 9.30. Kita stop pada page 74. Okay. Ni saya ada satu soalan. Kalau agak-agak tak habis 3 bulan ni, kita extend lah. InsyaAllah saya cuba. Kita ni sekira bulan ni dah habis 1 bulan. Ada lagi 2 bulan untuk completekan kitab ni. Okay. Saya berharap awak semua rasa gembira, rasa happy belajar setup seperti ini. Kerana ni kita tak lagi kitab lah, belajar kitab. Jadi ni belajar secara struktur, bukan macam sharing session kan. Sharing session pasal hantu jin lah. Biasalah orang-orang biasa memang suka kan. Tapi kita ni belajar buku dan semoga Allah merahmati usaha kalian untuk memahami jin dan syaitan dalam bentuk yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Maya Zainal, kelas ni very interesting. Interesting memang. Aku baca pun interested juga. Kerana is very detail. Begitulah bagaimana ulama terdahulu memahami satu perkara. Alright. Okey, sampai di sini kita jumpa minggu hadapan insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.